Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk murid-murid kelas 4 bijak, minggu ini kita akan fokuskan pembelajaran kita kepada dessert tempatan iaitu kuih tradisional Melayu atau kuih nyonya. Okey, kuih tradisional Melayu dan kuih nyonya. Okey, seterusnya jenis-jenis dessert tempatan. Kita balik semula kepada topik yang sebelum ini. Cikgu pernah upload satu video berkenaan dengan jenis-jenis dessert tempatan yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti yang telah ditunjukkan di slide ini. Okey, seperti yang telah kita ketahui sebelum ini ialah takrifan kepada dessert tempatan ialah dessert yang menggunakan bahan tempatan sebagai sumber utama. Dan ianya terbahagi kepada beberapa jenis iaitu yang di sini cikgu tunjukkan 6 sahaja. Dia ada satu lagi tambahan sebenarnya iaitu buah-buahan tapi cikgu tak masukkan di sini ya. Jadi cikgu fokus kepada jenis kuih. Okey, iaitu dessert panas yang disediakan panas untuk dimakan ataupun kalau rasa nak buat jadikan dia sebagai dessert sejuk pun boleh, cuma tambah ais sahaja ataupun simpan sekejap dalam peti sejuk. Dan kemudian ialah dessert sejuk. Okey, dessert sejuk ni memang kita akan menikmatinya dalam keadaan yang memang sejuk. Contohnya cendol seperti yang terdapat dalam gambar tersebut. Dan dessert yang ketiga ialah fried dessert. Fried dessert maksudnya ialah dessert yang digoreng menggunakan minyak yang panas. Okey, dan yang keempat ialah kuih tradisional Melayu ataupun kuih nyonya boleh. Ada juga kuih nyonya iaitu daripada bapa nyonya yang tinggal lama di tanah di Malaysia. Kemudian ialah steam dessert. Steam dessert ni steam yang di steam ataupun yang dikukus menggunakan alat pengukus. Yang keenam, jenis dessert yang keenam ialah boiled dessert. Okey, boiled dessert ialah kuih ataupun dessert yang kita masak menggunakan kaedah merebus. Contoh dalam gambar ialah buah Melaka yang dicalut dengan kelapa muda. Okey, jadi ini ialah 6 jenis. Okey, cikgu nak ambil pen sekejap. 6 laser pointer, okey. Okey, 6 jenis dessert yang cikgu kenalkan. Kita ulang kaji sebenarnya, okey. Ini adalah 6 jenis dessert yang kita telah belajar sebenarnya pada minggu sebelum ini. Okey, hari ini cikgu ulang balik dan pada hari ini cikgu ingin fokus kepada hanya kuih tradisional Melayu. Okay, yang ini sebab kamu ada projek sebenarnya untuk minggu hadapan ya. Jadi cikgu bagi dulu kelas berkenaan dengan kuih tradisional Melayu sahaja. Okey, yang lain-lain biar dulu. Okey, minggu ni kita fokus kepada kuih tradisional Melayu. Okey, apakah yang dikatakan kuih tradisional Melayu? Baiklah, kuih tradisional Melayu merupakan kuih tempatan yang lemak, manis dan cantik yang boleh dihidang dan dikategorikan sebagai dessert tempatan. Okey, yang boleh dikategorikan sebagai dessert tempatan. Kebanyakan dibuat daripada resepi tradisional atau resepi turun-temurun tetapi telah diubah suai pada masa kini. Okey, cuba tengok contoh yang cikgu berikan di sini iaitu kuih bingka ubi kayu. Ini kuih bingka ubi kayu. Ni sedap ni. Okey, apakah sumber utama yang digunakan untuk kuih bingka ubi kayu? Maksudnya sumber utama tu kalau bahan tu tak ada, dia tak jadi kuih bingka ubi kayu. Okey, baiklah cikgu cakap di sini kuih bingka ubi kayu, bahan utamanya ialah ubi kayu. Yang lain-lain tu tepung, gula kan. Lepas tu, yang kedua, kuih cucur badak. Cuba tengok sini. Kuih cucur badak mestilah dia kena ada inti. Kalau tak ada inti, macam mana nak buat kuih cucur badak? Jadi kuih cucur badak ni menggunakan inti yang berasal daripada, yang diambil daripada kelapa muda. Okay, kelapa muda ada dah resepi dia untuk jadikan dia sebagai sambal untuk buat kuih cucur badak. Okay, kemudian yang ketiga ialah kuih cara manis. Ini adalah asas dia apa? Asas dia hanyalah tepung sahaja.
Okey, kuih cara manis tepung apa? Cuba tanya ibu bapa kamu, apakah tepung yang digunakan untuk buat kuih cara manis? Cikgu tak nak cakap kat sini. Okey, kemudian kuih puteri ayu. Kuih puteri ayu ialah kuih sejenis apam lah yang telah diubah suai. Diletak kat atas ni ialah kelapa muda. Okey. Kemudian seterusnya kuih putu piring. Kuih putu piring ni memang rare. Memang cikgu rasa kamu memang tak tahulah cikgu rasa kamu suka tidak kuih putu piring ni. Selalu tak makan kuih putu piring sebab jarang jual. Kalau ada pas malam baru ada kuih putu piring ni. Tapi kalau di Kuantan, kalau kamu nak cari kuih putu piring yang sedap ialah di Berserah. Okey, di Berserah. Kemudian ialah kuih putu bambu. Ini sama. Ini sama dengan putu piring cuma yang ni dia dikukus diguna steam juga ni, dikukus menggunakan ni buluh ni. Sebab tu dipanggil kuih putu bambu. Okey, apakah bahan utama yang digunakan untuk kuih putu piring dan kuih putu bambu? Dia ada sejenis tepung dan menggunakan sejenis manisan di sini. Ni manisan yang gula Melaka dan disalut dengan kelapa muda. Okey. Seterusnya, kita tengok apa lagi kuih tradisional Melayu yang cikgu akan bagi contoh. Ini dah ada 6. Kemudian seterusnya, okey. Kuih tradisional Melayu ini juga ialah kuih yang biasanya dibuat atau dipotong dalam saiz yang sangat kecil. Kuih-kuih ini biasanya agak rumit untuk dibuat. Memang betul, memang rumit kuih tradisionalnya. Tapi memang sedap. Tetapi hasilnya sangat cantik. Salah eja cantik. Comel dan menarik bila dihidangkan dan sedap dimakan. Baiklah. Contoh yang cikgu bagi kat sini memang ada yang memang tradisional. Maksudnya daripada cikgu kecil pun dah ada dah kuih ni. Daripada zaman nenek cikgu pun ada kuih ni. Iaitu yang pertama, cuba tengok ni. Cuba kamu tengok kuih akok. Ni dia berasal daripada negeri Terengganu atau Kelantan ni, kuih akok. Dia punya sumber utama dia ialah telur. Okey, telur tepung. Okey, kemudian ialah kuih lapis. Kuih lapis ni biasanya dia warna macam ni. Warna putih dengan merah. Tapi sekarang telah diinovasikan pelbagai warna. Okey, ditukar color. Okey, kemudian ialah kuih wajik. Kuih wajik ni sebenarnya dipanggil pulut lah. Pulut wajik. Kalau kamu pernah pergi kenduri kahwin, kadang-kadang kuih pulut wajik ini dijadikan sebagai door gift kepada tetamu. Dia tak dalam bekas kecil-kecil. Ni door gift. Tetamu ni memang macam jadi satu satu makanan tradisional yang memang disediakan semasa ada kenduri kendara. Okay. Kemudian seterusnya lah kuih dodol. Dodol pun telah banyak dibuat inovasi dari segi packaging, dari segi pembungkusan. Kalau macam ni, kalau kamu jumpa di sini, cikgu pernah jumpa dodol macam ni di pasar pagi di daerah Maran. Memang ada seorang tua, dodol emas ni, yang dia akan jual dodol dalam bentuk macam ni. Dodol yang telah diletak atas daun pisang, atas dia tu diletak santan pekat. Okey, sebagai hiasan. Tapi bila nak makan santan pekat tu. Okey, seterusnya ialah kuih keria. Kuih keria, bahan utama untuk buat kuih keria ialah keledek. Okey, sejenis ubi. Tadi macam tadi, bingka ubi kayu. Tapi kalau kuih keria ialah sejenis ubi yang dinamakan keledek. Okey, kalau tak ada keledek ni memang tak jadi kuih keria. Okey, seterusnya ialah kuih baulu. Okay, kuih baulu pun adalah salah satu kuih tradisional yang agak lama dan bahan utama untuk buat kuih baulu ni telur. Sama macam akok tadi, telur dan juga tepung. Tapi dia banyak telur. Okey. Seterusnya ialah kuih tradisional Melayu yang daripada kaum Baba Nyonya. Okey, seperti yang kita telah pelajari dalam sejarah, kaum Baba Nyonya ni memang adalah memang rakyat yang lama tinggal di Malaysia. Memang dah ada lama dah dekat Malaysia. Di orang ni tinggal di Melaka. Jadi secara tidak langsung mereka telah bergaul dengan kaum Melayu. Dan kita juga memang biasanya orang Melaka lah. Dia memang terkenal dengan kuih tradisional Melayu dan juga kuih tradisional daripada Baba Nyonya. Jadi kaum Baba Nyonya juga menggunakan kuih kita sebagai dessert mereka. Okey. Antaranya ialah kuih angku, pulut tai-tai dan juga kuih bikoh.
Okey, kuih angku ni Cina, daripada Cina juga, dan dia menggunakan kuih angku dalam um, untuk sembahyang, dalam beribadah. Okey, seterusnya kita pergi kepada cikgu rasa sampai sini dulu. Cuma cikgu nak bagi pelatihan sikit untuk kamu berdasarkan slide ini. Okey, cikgu ada bagi 4 gambar kuih tradisional Melayu. Kamu kena namakan dessert tempatan kuih tradisional Melayu ni, dan juga sebutkan bahan utama. Maksudnya, kalau tak ada bahan utama tu, kuih tu tidak jadi. Okey, contoh yang pertama ni, gambar yang cikgu bagi contoh, nama dessert ialah kuih sagu. Okey, tugas kamu ialah namakan dan sebut bahan utama untuk jadikan kuih ini. Okey, nama dessert kuih sagu, bahan utama ialah mestilah sagu. Kalau tak ada sagu, tak jadilah kuih sagu. Okey, soalan yang kedua, ni kuih apa? Sebutkan, tadi cikgu dah terang lah. Ini apa nama dessert ni dan sebutkan bahan utama. Tuliskan di situ bahan utama. Okey, tulis dalam kertas. Nombor 2, dessert apa dan juga bahan utama. Okey, tengoklah slide ni dan kemudian salin dalam kertas. Okey, yang ketiga, tengok gambar dia. Tadi pun dah ada dalam penerangan cikgu. Kuih apa, dessert apa dan apakah bahan utama. Bukan semua bahan. Yang paling utama sekali. Maksudnya kalau tak ada bahan utama ni, tak boleh buat dessert ni. Okey, dan terakhir ada 4 gambar. Satu cikgu dah bagi contoh. Awak kena jawab 3 sahaja. Okey, yang keempat ini. Ini yang berkuah sikit. Yang keempat ni, dessert ni berkuah sikit. Okey, namakan dia dan sebutkan bahan utama. Tulis dalam sekeping kertas. Ambil gambar dan hantar pada cikgu secara peribadi. Okey, cikgu rasa untuk minggu ini itu sahaja. Minggu hadapan cikgu akan bagi tugasan berasaskan projek lah. Pembelajaran berasaskan projek untuk kamu buat, dan nantilah cikgu akan terangkan semula. Okey, sampai di situ pembelajaran kita pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.